Ustaz memang ajak tu. Hush. Tengok pula ustaz ni, ni orang mana ni, orang mana ni. Ya. Kalau kat masjid pun tak boleh nak ajak, kat mana tempat masyarakat nak belajar? Kat mana? Kat kedai kopi. Bangkang dari longkang. Macam tu. Yang tu yang nak kenal Islam. Yang tu nak tahu hudud tu macam mana. Tengok kat internet macam tu, tahu hudud. Sila banyak. Nak belajar Islam, tempat dia adalah masjid. Masjid tempat penyebaran ilmu Islam. Sejak pada zaman Rasulullah SAW sampailah ke akhir zaman, sepatutnya masjid fungsi dia macam tu. Tetapi orang masjid sendiri yang halang. Betul tak? Masjid sendiri halang. Tak boleh. Nak bincang bab sembahyang boleh. Puasa boleh. Nak Ramadan lagi boleh. Tapi nak bincang bab ni, oh ustaz, sorry ustaz, minta maaf banyak. Tunggulah nak main kat sini baru boleh habaq. Nah, main tempat-tempat macam ni baru boleh habaq. Tapi masa terhad, yang ni terhad. Kalau betul-betul nak mengaji, kena duduk kat tempat. Dia kan boleh sembang kedai kopi macam ni tak? Boleh sembang-sembang tu boleh, tapi tak faham. Bukan boleh tengok ni Islam. Hanya tengok orang Islam, persepsi orang Islam ni macam ni, tu Islam tak. Ni dakwah Islam, subhanallah. Sebab tu asalnya memang nak menceburi politik ni, nak join politik, nak buat kerja-kerja untuk politik Islam ni, nak supaya apa? Nak bentuk kerajaan Islam tu. Patut tak kita ni bantu untuk tubuh kerajaan Islam? Patut tak? Patut. Baik, kita tahu kata tu patut. Baik, wajib tu fardu ain ke fardu kifayah? Hukum asal fardu kifayah. Pasal itu politik sebagai benda cabang Islam. Ada orang buat lain, orang lain mana terpayah, terlepas dosa. Tapi persoalan dia, kata Said Hawa, memang asal fardu kifayah, tapi apabila cukup tenaga penggerak lah. Lah ni cukup tak tenaga penggerak? Tak cukup. Tak cukup. Bila mana tak cukup tenaga penggerak, apa bukti tak cukup? Sampai ke hari ni negara-negara yang mengatakan Islam agama rasmi dalam negara dia tidak mengamalkan undang-undang Islam, melainkan hanya segelintir kecil sahaja negara-negara Islam yang buat undang-undang Islam. Macam kat Saudi Arabia dia buat. Tapi negara-negara lain, kita pun termasuk juga, kita pun tak buat. Mana tu bukti tenaga penggerak tak cukup. Bila mana kita sedar tenaga penggerak tak cukup, maka itu membawa hukum fardu ain. Fardu ain makna kata wajib tiap-tiap kita ni bantu untuk bina negara Islam. Cara macam mana? Terpulang janji kita mesti ada sumbangan kita untuk tegakkan agama Islam, untuk bina negara Islam. Sebab tu saya kata tadi, jangan rasa taradud lah, jangan rasa nak ni tak tahu, nak jangan ustaz-ustaz nak ribuan lagi. Ya. Tambah-tambah yang ada crowd sendiri yang famous dan sebagainya. Ya. Kan bila dia join politik, orang kan, oh ustaz ni belah ni orangnya malah kami ni kan. Mana yang lebih penting nak jaga? Kepentingan peribadi ke kepentingan benda ni ditegur oleh Syekh Zainal Asri sendiri. Masa Syekh Zainal Asri pergi kat Taman Widuri dulu ni, kat Sungai Duri tu ni, perjumpaan dengan para asatizah. Lah ni dia kata, ustaz-ustaz lah ni tak boleh zuhud lah. Para alim-alim, para ulama-ulama, dia tak boleh zuhud dah lah ni. Kalau dia zuhud juga, puak-puak yang satu lagi akan naik. Orang yang tak faham Islam ni lah akan naik jadi pemimpin. Bila naik jadi pemimpin, orang yang tak ada basic tentang Islam, yang bukan kecenderungan dia untuk bela Islam, macam saya kata tadi, macam mana yang tuan-tuan duk tengok, macam tu lah. Contoh bab riba. Kita tak mau riba ni, tapi boleh elak tak riba ni? Tak boleh elak.
Sipi-sipi mesti kena kau. Sipi-sipi mesti kena. Pasal tu pun salah satu di antara tanda akhir zaman juga tu pun. Riba tu, sipi-sipi nanti akan kena juga kita. Realiti dia macam tu. Macam tuan-tuan nak perbaruk tak kereta. Nah, daripada beli kereta pakai takaful, kan, insurans dia takaful. Kita faham nak ambil takaful ada Islamnya takaful. Kan. Siapa yang ambil yang insurans yang memang konvensional, yang tu lagi out lah. Jadi yang nak ambil takaful ni, kita dah usah nak ambil takaful. Kita pun pilah ke ejen, ejen takaful. Ejen takaful tu pula dia makan dua. Insurans pun dia makan, yang takaful pun dia makan. Kena tembiah lah. Kena tembiah. Tak tahu. Betul tak? Ada tak ejen insurans tu yang dia buat takaful sahaja, dia tak ambil langsung insurans? Ada tak? Payah nak cari. Kalau tuan-tuan tahu, boleh abang kasih. Saya pun teringat. Kan? Pasal payah nak cari. Tempiah tu mesti kena juga. Mesti kena. Sampai bila? Tak tahu. Kan? Sebab tu kita kena bergerak. Tapi nak bergerak macam mana dalam keadaan kita banyak kepentingan kita yang kita sayang. Ya, nak bergerak macam mana dalam keadaan kita sayang anak bini, dalam keadaan kita sayang pangkat kita sayang RM2 kita sayang banyak benda yang kita penting tu, banyak. Pasal nak buat kerja untuk Islam, dia kena, bukan kata tak sayang, siapa tak sayang kan? Sayang, tapi dia sanggup korban. Dia sanggup korban. Dia tak kedekut. Maksud saya bukan kedekut kat orang, kedekut dekat Allah. Dia tak kedekut dengan Allah. Apa saja kerja untuk Allah, dia tak kedekut. Bagi dia, Allah yang bagi rezeki kita. Ada rezeki, Alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki pun, Alhamdulillah. Allah yang nilai, gerak kerja dah. Bukan puas yang banyak gaji kita tu yang bagi rezeki kita. Tak lah. Allah yang tentukan kita berhak dapat rezeki tu, orang tu cuma tolong salur sahaja. Kalau betul rezeki tu, rezeki kita. Kalau betul rezeki tu bukan rezeki kita, itulah yang terbaik yang Allah aturkan untuk kita pada masa tu. Tu ayat yang kita baca tu. Nak latih kita supaya redha. Kita memang tak mau buat kerja-kerja Islam, tapi kalau kita tak mau buat kerja-kerja Islam, Allah ambil orang lain buat kerja Islam, kita tetap rugi juga. Kan, kalau kita yang ada ni tak mau buat kerja Islam, Allah ambil orang lain buat kerja Islam, akhirnya kita tak ada semangat apa. Kita pun rugi sebab tu kan. Sebab tu nak buat kerja-kerja Islam kena ada kesedaran. Kesedaran yang macam mana nak kena ada tu kan? Ya. Kita tengok lah ni banyak lah internet lah ni. Ambil. Ya. Tengok video klip macam mana Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dibom. Ya. Duduk tengah-tengah kuliah, tiba-tiba meletup kat belakang, orang bom dah. Duk sangka dia mati dengan bom, orang tak mati. Dan celah-celah ramai-ramai tu main pula seorang. Tembak dia dengan pistol, dia jawab dekat, tembak dalam mulut, tembus peluru kot. Tengkorak kepala. Tu, ulama mati ketika mengajar. Tengok macam mana Presiden Mesir, Dr. Mursi. Hari ni Syiah dengan Yahudi mereka pakat, mereka nak jatuhkan Presiden Mursi lah ni. Tapi bangkit rakyat Mesir yang sokong Islam ni, bangkit lebih kurang 8 juta. Semata-mata untuk mempertahankan pemerintahan Islam yang dah mula ada di Mesir lah ni. Orang cukup geram lah ni kat Mesir. Macam tu juga orang cukup geram lah ni kat Turki. Erdogan lah ni kena tekanannya hebat. Pasal apa? Pasal mereka lantang untuk bela Islam. Sebab tu saya sebut dah awal tadi, kalau kita betul-betul nak jadi rasa hamba Allah tu macam mana, mungkin kita ni akan dibenci orang.
kita ni mungkin tak ada kawan, kita ni mungkin tak ada siapa suka kat kita. Di dunia mungkin kita tak terkenal, tetapi di akhirat insya-Allah ada harapan. Ada harapan. Tapi nak claim lah ni tak dapat, tak nampak. Nampak macam kita rugi, kita di pihak yang kalah. Tapi ingat, Islam tak pernah kalah. Memang betul kita kalah, tapi tetap tak kalah. Pasal apa? Prinsip kita betul. Atas prinsip yang betul. Kalau mereka yang menang atas prinsip yang salah, nak buat apa? Kami pergi jumpa Syekh Taib Al-Makki dekat Kuala Pegang, kat belah Baling. Syekh Taib Al-Makki. Dia tak nak sebut lah. Sebut lah. Masalah kan tak? Pi tu kena kelorok tu Syekh Taib kata apa? Pah ni bohong dia kata. Pah bohong. Perasap tengok panas kan? Dia kata Pah bohong. Apa berarti Pah bohong? Tak pernah sampai ke hari ni perintah Malaysia. Pernah ganti Tok Najib? Pernah? Pernah ganti Dato' Mahathir? Pernah? Tak pernah. Tu Pah bohong. Yang kedua, Pah bohong pasal apa? Dia kata pasal tak pernah himpun ulama. Tanya ulama. Ni kami kalah ni. Nak buat macam mana ni? Ulama mai tolong kami. Tak ada. Tak ada Pah himpun ulama untuk bantu gerak kerja Pah supaya Pah menang. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita dengar tu kata saja tuan-tuan. Tapi dia tegur tu bukan untuk jatuhkan Pah. Dah. Dia tegur supaya kita islah dalam ni. Kita duk kata kita bawa Islam. Kita duk kata kita pejuang Islam. Bangun malam tak? Semayang malam tak? Semayang tasbih tak? Semayang jemaah tinggal tak? Semayang ba'dah qiblah semua jaga tak? Kita tahu jawapan tu. Belum. Tapi buat macam mana? Boleh tak? Tu kata dia kata Pah bohong. Lepas tu saya pun sebutlah pelan-pelan. Jadi kalau kata begitu, apa pilihan yang kita ada? Kan? Jadi dia kata, takkan nak pangkah UMNO. Dia kata, Kati dia kata. Kati ni, lah orang tak pakai dah. Tu. Kati dia ni orang tak pakai dah. Kan? Kati tu boleh bercakap? Tak boleh. Kati tu serupa macam tokong yang orang duk sembah. Sama ya. Lah ni yang mereka duk sembah kati tu. Dia guna istilah sembah kati terus kan. Makna apa tu? Puji sangat kerajaan ni, bagi macam-macam, bagi. Akhirnya lupa bahawasanya Allah yang bagi. Besarkan kerajaan lebih pada Allah Ta'ala. Syirik. Sebab tu dia tak heran UMNO menang, tapi menang mereka menang kulit, dia kata. Menang kulit. Apa makna menang kulit? Kita tahu dah kata mereka tu penipu. Tahu dah. Pasal apa menang kulit? Dunia aja dapat. Dapatlah dunia, dapatlah menang lah. Tapi akhirat tak ada satu apa-apa. Berapa ramai orang-orang yang keluar Islam. Berapa ramai hukum Islam ni dihina, berapa banyak hukum Islam ni ditepikan. Fikir balik. Kan mahkamah syariah yang duk ada ni. Mahkamah syariah bincang bawah. Bab cerai, nikah, kahwin, rujuk, apa lagi? Faraid, lagi bab poligami. Yang tu lah. Lu mana bab hudud lu mana? Bab zina lagi mana? Bab curi mana lah? Apa cerita? Ingat dulu yang ada pelajar-pelajar, ada budak-budak muda perempuan yang kena tangkap tarian tiang, kena denda RM20 biar pak. Seorang RM20 ya denda. Teruk sangat kita sampai peringkat tu. Syekh Taib bukan maksudnya dia nak berlimpah atas benda ni, yang saya faham. Tapi dia nak suruh kita berubah. UMNO tu lagi teruk.
Sampai peringkat dia kata orang dah ni sembah kati. Lalu kat kampung Minita, dia tunjuk masa dah naik kereta, saya tumpangkan dia naik kereta. Kan, tentang nak keluar tu, dia tunjuk. Tu tengok tu rumah. Minita sampai depan rumah. Minita sampai depan rumah. Tanda apa? Depa sokong kerajaan. Siapa sokong kerajaan? Minita sampai depan rumah. Tapi kalau main rumah dia, tuan-tuan yang bisa pergi rumah dia. Tapi surau duduk dekat tu, siapa tapi? Orang duduk habaq. Ni Haji Taib ni, orang bagi kami ni, apa kerajaan bagi kami ni, kami senang dah lah ni, kami senang. Nampak? Besarkan tu sampai lupa Allah. Surau ada, tak diimarahkan. Tapi orang macam dia, masyarakat tak suka. Pasal dia tegur direct. Kita pun kalau tak tahan cabut lah. Pasal tiba-tiba, pasal yang mai tu semua orang tu kata tu, orang yang bersih hati ni, dia boleh baca siapa yang mai tu. Orang yang mai, yang kami yang mai tu semua kompas belakang. Pi tu disebut tu bang kita pun dia pun habaq. Kalau ada apa-apa tak puas hati, kalau ada apa-apa nak tanya. Siapa tak tanya tu makna dia alim. Sudah. Sudah. Faham kena ada. Kita pun nak buat macam nak. Tapi rupa-rupanya dia terang balik. Ada benda yang kita kena perbaiki. Dalaman kita ni kita kena perbaiki. Dia pesan, dia suruh jaga apa? 2 benda. Tahajud dengan tasbih. Ni, nak kena jaga ni. Siapa macam dia balik Mekah, orang tanya dia. Dia tanya orang, pergi Mekah lagi? Dia kata, orang tu jawab, ni, kata, ni apa ni? Dia kata, duit. Apa sabit pergi Mekah dengan duit? Apa sabit pergi Mekah dengan duit? Kemudian dia kata, apa bukti saya kata tak boleh nak sabit Mekah, pergi Mekah tu tak boleh nak sabit dengan duit? Tengok depan rumah kamu, ada berapa biji motor, ada berapa biji kereta. Sabit dengan duit ke sabit dengan orang? Tu kena agak tu. Kan, awak tak pergi Mekah ni, tak ada duit ke? Tak, bukan pasal tak ada duit. Pasal apa? Pasal orang. Pasal kita tak sedap. Pasal kita tak sedap. Dia kata kalau nak pergi Mekah, seorang kumpul sehari RM2 lah, kata. Tapi ingat, dia kata 7-8 orang dah mati. Mereka dah kumpul duit, dah ada duit RM10,000, RM14,000, tukar Proton Saga, tukar kancil, lupa dah janji nak pergi Mekah apa semua. Tak apalah, tu satu hal. Tapi yang pas tu yang disebut tu, subhanallah. Terus kena muhasabah dia. Kita kata kita bawa Islam, tapi kita yang cerai, kita yang memang betul pun tu. Ni bulan Ramadan nak main ni. Kalau mampu, insya-Allah semayang taubat, semayang tasbih hari-hari. Boleh tak? Kita duduk dalam ni boleh? Nak pergi kerja rumah boleh? Semayang tasbih hari-hari. Tak habaq saja. Saya pun habaq saja. Habaq saja. Kan? Tapi kokot siapa rasa nak buat? Yang tasbih. Kalau tak boleh hari-hari, dia kata, kalau boleh buat tasbih hari-hari. Kalau tak boleh buat hari-hari, buatlah seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, buatlah sebulan sekali. Tak boleh setahun sekali. Tak boleh seumur hidup sekali. Tak boleh, tak usah mengaku jadi umat Nabi Muhammad. Kena buat juga. Kena buat.
Kena buat tasbih, kena buat. Tu kita punya kekuatan. Tahajud untuk naik maqam. Main tahajud tu. Kan? Siapa yang betul-betul nak jaga tahajud, Syekh Taib ajak 10 rakaat main tahajud. Baca surah daripada surah Al-Buruj turun bawah sampai An-Nas. Ada lebih kurang 30 surah. 30 surah. Turun bawah. Mana satu rakaat pergi baca dalam 2-3 surah. Bawah-bawah tu yang rekan-rekan pergi baca lebih lah daripada satu surah kan. Tu bagi siapa yang larat kan. Bagi siapa yang tak larat kan. Terkejut. Alhamdulillah, terkejut juga aku. Nah, jadilah kan. Alhamdulillah. Sebut tu alhamdulillah, kena sebut. Alhamdulillah, terkejut juga aku. Jadilah. Walaupun tak bangkit buat tahajud. Jadi kalau boleh buat tahajud 2 rakaat, bolehlah. Keraci dia tu. Kan? Itulah di antara sebab kenapa kita tak kuat dalaman kita. Kan? Kita hanya semangat saja lebih. Ilmu kurang, amal kurang. Tu, yang tu kita kena terima. Yang tu ditegur oleh guru. Mana kata Syekh Taib sebut tu untuk muhasabah, bukan kata dia nak tolak. Kan? Tapi memang pedas lah kena. Tapi pedas tu kita nampak sedap. Baru tahu. Kalau tidak tak duk, kalau tidak duk perasan. Kalau tidak kita perasan kata kita ni bagus, kita perasan kata kita ni kemas, kita ni kira amilin yang hebat. Orang yang rajin buat kerja yang hebat. Rupa-rupanya tak ada pun. Kan? Sembahyang jemaah sudahlah. Sembahyang jemaah bolehlah istiqamah tiap-tiap hari sembahyang jemaah tak tinggal. Tak kisahlah di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, janji 5 waktu semua jemaah. Boleh. Yang tu pun payah. Qablah ba'dah boleh tak? Tak tinggal langsung qablah ba'dah. Lagi payah. Ya. Tu di antara rahsia. Kalau tuan-tuan compare balik tengok yang tentera Qassam yang Palestin. Dia letak syarat-syarat tu. Hafal berapa juzuk, nak masuk tentera tu kena apa istiqamah puasa Isnin Khamis, kena apa sembahyang subuh berjemaah 60 hari tak tinggal. Kita sabit tak buat lagu tu lah. Buat lagu tu tak tahu lah kan. Siapa nak dia lepas dia kena sembahyang subuh tak tinggal 60 hari. Tak ni kan ni nak mesyuarat agung kan. Nak lantik tu letak syarat siapa nak masuk pemilihan tu. Kan orang yang tak pernah tinggal sembahyang Jumaat selama 3 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, tu baru betul. Tak tahulah kan. Kalau tidak dia nampak pangkat kan? Tapi insyaAllah larut kita ni, insyaAllah larut. Tu saya kata, kalau parti politik yang tak berteraskan Islam memang out habis. Out. Pasal apa? Dia tak nampak pasal apa dia nak berjuang atas nama Islam tu. Dia tak nampak. Yang dia nampak hanya atas sekadar nak basmi kemiskinan, nak bantu orang yang susah, orang yang tertindas. Yang tu saja. Memang yang tu pun perlu. Pasal yang tu pun sebagai daripada Islam. Tapi dasar dia tu mesti Islam. Kalau dasar tak Islam, kita boleh fikir lah. Majlis PBT kan, majlis bandaran kan, mereka boleh tak buat semayang? Orang-orang yang meniaga apa semua boleh buat undang-undang kan? Buat pasal malam kan, macam ni hari Rabu ada pasal malam kan, kat Sungai Cih, kat ni kan, Tanjung Pombang kan, boleh tak buat pasal buat siapa nak ni wajib semayang maghrib berjemaah di masjid? Boleh kan? Ataupun dia mulakan dia punya apa, buat belah malam kan, mula lepas maghrib pukul 8 malam ataupun 8 malam terus jadi macam malam terus macam kat tempat-tempat lain yang ada buat uptown, downtown apa semua tu kan, sampai tengah malam kan. Isyak panjang tak apalah, janji maghrib dia jaga, isyak kot boleh main kat rumah tak apalah. Boleh buat tak? Boleh buat. Ataupun dia pun boleh buat tak kan, tandas bergerak boleh, surau bergerak boleh buat? Boleh buat kan, boleh lori ikan pun jadi kan, transformers kan. Daripada buat pentas apa semua macam tu, buat pentas semua tu jadi tempat sembahyang tu, boleh tak? Boleh? Boleh tak buat? Boleh. Tu kata tu, kena orang yang ke atas tu, yang memegang kuasa tu, dia mesti orang yang Islam. Yang Islam. Kalau orang yang di atas tu dia tak pegang Islam. Tapi nak tengok nak pegang Islam macam mana, bini sendiri pun tak tutup aurat.
Dia nak ribu sembahyang jemaah pun, dia nak ribu sembahyang 5 waktu pun. Allah, macam mana? Kalau yang ni yang jadi pemimpin, kan? Kira duk balas duit rakyat saja, kira duk main judi ya, kira asalkan dapat masuk kantung negara ni, asalkan ni walaupun sumber halal ke haram ke, bedai ikut dan semua, kan? Macam genting halal ke apa ke semua tu kan? Tak tahu. Sampai bila kita tu tak? Sampai bila? Lepas tu kena ada usaha. Walaupun mungkin waktu kita mungkin tak ada lagi. Tapi ya, tengok Mesir, contohlah. Mesir tu cara contoh kita. 80 tahun lebih kurang lepas Hasan Al-Banna meninggal, baru dapat tubuh kerajaan. Lebih kurang. Subhanallah. Ya. Strategi Imam Hasan Al-Banna mudah ya. Cukuplah engkau berdakwah pada 5 orang. Siapa dia 5 orang? Engkau sendiri, isteri engkau, dan 3 orang anakmu. Ini ya. Ini strategi Imam Hasan Al-Banna. Kalau kita tak mampu nak dakwah pergi dengan bayan, tak mampu, cukup kita dakwah diri kita sendiri, bini kita, anak-anak kita. 3 orang anak kita, dia kata 5 orang. Itu di antara pesanan Imam Hasan Al-Banna, strategi dakwah dia. Pasal bila semua orang buat kerja yang sama, lama-lama akan bentuk masyarakat. Kita buat, rumah kita buat, jiran kita buat, kita buat, semua akhirnya masyarakat yang ada, masyarakat yang Islam. Dia faham Islam. Lah ni sebab dia ni pasal satu masyarakat, satu kumpulan faham Islam, satu kumpulan tak faham Islam. Yang tak faham Islam ni duk lawan. Kalau faham Islam, dia tak akan nampak Islam tu buruk. Dia tak akan nampak undang-undang hudud apa semua tu benda yang menjengkelkan tak. Ya, tapi kalau baca yang dalam Twitter, buka budak-budak lah ni, budak-budak perempuan yang Islam sanggup hina Nabi sendiri. Wa'ayazubillah. Sanggup samakan Nabi dengan PM sendiri. Benda-benda yang kadang-kadang atas jahil. Sebab tu kita kata apa pun yang kita nak buat kan, lah ni sentiasa kuat bila ramai-ramai kan. Al-mu'min qawiyun bi akhihi. Orang mukmin dia kuat dengan saudara. Di sebuah negara barat, orang buat dakwah secara langsung kepada orang-orang bukan Islam untuk masuk Islam. Mereka pergi ke jalan-jalan raya kan, dakwah tulis-tulis tentang Islam. Ada beberapa orang yang masuk Islam, direct terus masuk Islam, dakwah masuk Islam. Kemudian mereka upload masuk dalam internet, kisah dia ni masuk Islam apa semua-semua. Tiba-tiba ada seorang keluarkan soalan, tanya soalan, pasal apa yang tuan upload ni, syekh ni, pasal apa tuan ni upload hanya orang lelaki saja? Mana pergi orang perempuan? Orang perempuan mana habis? Bukankah Islam ni untuk lelaki dan perempuan? Apa jawab syekh tu? Syekh tu kata apa? Dia kata, memang betul Islam untuk lelaki dan perempuan, tapi kami tak paparkan yang orang Islam perempuan, yang muslimat perempuan yang masuk Islam. Pasal di saat mereka masuk Islam tu, mereka pada masa tu belum nutup aurat lagi. Jadi kalau kami paparkan, masuklah upload dalam internet, semua orang akan nampak aurat mereka, mereka akan berdosa dan sebagainya, tanggung dosa dan sebagainya. Tuan-tuan, kita dan fikir lah benda tu. Dan fikir. Tak terfikir ni tak. Orang putih boleh nampak benda tu, yang Islam. Allah. Mereka rasa bersalah kalau upload gambar perempuan yang tak tutup aurat tu, rasa bersalah, dosa. Kita rasa bersalah tak? Rasa salah. Duk upload gambar dalam internet, apa gambar dalam Twitter, Facebook apa semua kan. Tak rasa bersalah. Pembaca-pembaca berita tak tutup aurat, rasa bersalah? Tak rasa bersalah. Tengok, kita tengok pun tak rasa bersalah. Dia pun tak rasa bersalah. Kita yang tengok dia pun tak rasa bersalah. Bagi kita, Allah bukan telanjang, tak pakai tudung lah. Bagi kita, salah tak? Salah. Salah tetap salah. Tu yang bayar kan? Pasal saya kata bayar, pasal kita nak bergerak, nak buat kerja Islam, tapi masih ada kepentingan kita kan?
Masih ada benda yang kita suka, tak payahlah, tak payah nak buat macam mana. Kan? Ha? Lagi mana, kata Syekh Zainal Asri, lagi mana ada benda hawa nafsu yang kita, benda-benda tak elok yang kita duk suka, payah nak tinggal, lagi tu tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak. Ya. Tapi kalau kita boleh buang benda tu, panggil-panggil hodoh yang kita duk buat tu, bolehlah bergerak. Bolehlah tadi nak sampai kepada orang yang dicintai Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dan untuk akhirnya, nak peringat balik dari saya sendiri dan kita semua ada sini, kan? Dan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut ada 3 perkara yang Allah paling suka. 3 amalan yang Allah paling suka yang menyebabkan Allah kasih pada orang tu. Saya harap kita boleh pegang benda ni. Tak boleh nak buat salah satu pun jadi. Kalau boleh 3-3. Apa dia? Yang pertama, sedekah. Sedekah. Dalam keadaan tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya, sedekah bukan untuk nak ditunjuk-tunjuk. Ya. Macam dasar suar-suar tabung. Kan? Kita tak ada kecil 50 buah. Nak buat macam mana? Kan? Tak bagi orang dah tengok kita. Ustaz ni buah tak buah? Buah tak buah? Kita pula habis-habis bubuh tu, jumpa kawan kita, tadi dia puasa tak ada dia baca pulak enggak 50. Cik, nak abang 50. Orang tak tanya pun, tak tanya pun, tapi nak cerita juga. Nak abang kata aku bagi 50. Hari ni kita duduk selawat 1000 kali. Biasa duduk 1000 kali. Jumpa kawan kita, hari ni tak cukup lagi 500 nak selawat. Orang kata, oi biar putih, selawat 1000 kali. Baru hantar. Itu kita, orang kita tu, kan, rosak. Pasal apa? Pasal kita duk puasa bagus. Puasa bagus tu rosak. Sedekah jariah. Yang kedua, apa dia yang kedua? Bangun malam. Orang yang bangun malam ni, Allah sangat-sangat kasih. Bangun malam. Kalau tuan-tuan boleh buat, alhamdulillah. Saya pesan pada diri saya kan, kalau ikut ke Syekh Zainal Asri, dia suruh kalau boleh bulan Ramadan ni memang tasbih tiap-tiap hari. Tapi macam saya habaq tadi lah, saya habaq sajalah. Tapi kalau siapa-siapa yang jaga, insya-Allah. Di paling kurang tak boleh pun sekali dalam bulan Ramadan tu mesti buat tasbih sekali. Kalau boleh seminggu sekali, 4 kali, boleh tak? InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Sembilan malam lah. Yang ketiga apa dah? Ni. Jihad fi sabilillah. Fi sabilillah. Macam mana? Walaupun di saat orang lain sudah pun mati, kawan-kawan semua pakat tak ada pakat bertemperan lari, tinggal kita je dengan musuh, kita masih lagi berjuang. Tu. Berjihad sampai peringkat macam tu. Kalau dah tak ada siapa yang seangkatan kita semua pakat terak habis dah, semua pakat tak ada dah, tinggal kita yang boleh diharapkan berdepan dengan musuh, kita kena lawan juga walaupun mungkin seorang diri. Pasal nak jadi 3 orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang buat ni, insya-Allah dia termasuk dalam 3 orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa yang tak buat, wa'ayazubillah, takut kita ni mendapat murka Allah Ta'ala atas sebab lalai dosa yang kita buat. Memang benda tu yang saya sebut tadi tu, benda tu kan, semayang sunat, sedekah yang tu sunat kan. Tapi macam saya abang tadi, kalau kita tak mula, bila kita nak mula? Macam ni tadi, kita sedar dah kata nak buka negara Islam apa semua, tapi kalau kita tahu kata kena buat kerja, tapi kita tak berani, kita tak buat. Sampai bila kita nak mula? Tak mula. Jadi sekadarnya lah perbincangan kita pada malam ini. Kesian muka tuan-tuan semua. Saya boleh faham. Saya faham. Saya amat memahami. Tak apalah. Saya pun minta ampun, minta maaf banyak. Selamat menyambut Ramadan juga lah minggu depan kan. InsyaAllah. Mudah-mudahan tahun ni jadi titik tolak pada kita untuk terus lebih baik pada tahun lepas. Cuma saya nak pesan, ni peribadi saya lah. Siapa yang teringin nak mimpi jumpa dengan Nabi SAW, bulan Ramadan ni bulan yang paling sesuai untuk dia bergelut.
Gelut sungguh. Doa yang Tok Guru diajak tu, Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Itu doa untuk ramai. Kalau doa untuk seorang, Allahumma arini wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Banyak baca. Banyak baca. Mudah-mudahan itu juga sebagai satu kekuatan untuk kita untuk terus berjuang. InsyaAllah. Minta ampun, minta banyak atas kekurangan. Aku qul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah.